أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. ثم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-abidun wal-abidat, ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Memanjatkan kesyukuran kehadrat tabaraka wa ta'ala jalla jalaluh, di mana dengan izin perkenan, taufik hidayah, ridha wal inayah tabaraka wa ta'ala, pada malam ni tuan-tuan, Senin malam Selasa minggu yang pertama awal bulan, seperti yang dijadualkan dan direncanakan di dalam program bulanan kita, iaitu pengajian tafsir Juz'u Ammah, insyaAllah di Masjid Al-Badar pada malam ni. Untuk edisi yang seterusnya insyaAllah, jadi pada ayat muka surat sebelah, ayat Dzalikal Yaumul Haqq. Okey, tengok ayat yang ke berapa? 39 surah An-Naba, ayat terakhir. Ayat yang terakhir surah An-Naba, juzuk 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Taranum apa tu? Taranum. Apa tu? Dia apa? Kurdi ya. Ayati Kurdi gitu. Baik. Kita tengok ayat 39, apa terjemahan dulu. Baru terjemah. Kadang-kadang bila baca terjemah ni dia tak faham selalulah. Belum boleh faham lagi.
dia masih lagi bersifat umum. Kan, belum perinci lagi, tak faham, tak jelas lagi. Tapi kita baca ayat 39. Yang demikian itu hari yang hak. Maka sesiapa yang menghendaki, yakni bahagia dirinya, tentu ia yang mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Ayat 40. Sesungguhnya kami mempertakuti kamu dengan azab yang dekat pada hari yang melihat manusia apa-apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan berkata orang kafir ketika itu, hai kiranya saya adalah hendaknya jadi tanah. Nah, bunyi Melayu tak pernah sedar. Dia Quran ni bukan kata takat baca bunyi Melayu tak sedar. Baca lagu selain alunan Arab ataupun irama Arab tak sedar. Baca Quran ikut irama Hindustan tak sedar. Okay. Hilang dia punya kehebatan Al-Quran. Hilang ijaz Al-Quran tu. Ijaz, kemu'jizatan Al-Quran tu hilang. Dia tak sampai ke dalam hati pedai kita, dalam perut pedai kita. Berbanding dengan irama Arab. Contohlah kita baca, والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. Itu lagu apa? Nahwan. Dah dengar tak? والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. Harap. Nahwan. Tahu lagu Nahwan? Aku tak tahuan tahu. Harakat kedua, والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Sedap dah. Itu Nahwan. Tempat tu tinggi. Kalau kita baca, kalau di Indonesia dia ada baca langgam Jawa. Payah dia pergi Indonesia, tapi tak saya dengar belah Jawa, langgam Jawa. Haram. Bayangkan Arab, kalimah Arab bunyi Jawa, memang habis. Memang tak lah. Hilang kemu'jizatan Al-Quran. Hilang haibah Al-Quran. Tu nak baca irama apa? Irama Arab. Memang bahasa Arab, irama Arab. Baru ni kumpulan Hijaz. Depa lagu Melayu, depa tukar bahasa Arab. Bunyi tak sedap. Malu rasanya menyatakan cinta, tapi ditukar Arab. Saya tak ada nafai Arab. Bunyi memang tak elok bunyi. Bunyi tak sedap sebab dia pakai irama Melayu. Boleh pun tukar bahasa Arab. Boleh? Ini kita baca. Jadi dia kata apa? Itu kita tak faham. Hari itulah hari yang apa dia? Manusia itu, sesiapa yang mengendaki bahagia dirinya, tentu ia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Tengok dia punya tafsir, dia baru faham. Sebab tu beza terjemah dengan tafsir. Terjemah alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, tu alih bahasa. Bukan ada hurai lagi. Tafsir kata tu ma'uniya minal lafzi. Barang perkara yang dikendaki daripada lafaz. Apa maksud lafaz ni? Apa maksud perkataan ni? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Itulah hurai tu. Dia panggil tafsir. Ma'uniya minal lafzi. Kita tak sama ya. Kan?
Kalau saya kata Arab, orang terjemah Melayu, dia tu tafsir dia. Itu maksud ayat dia. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Tu dia punya, tu maksud dia. Tu bukan maksud. Tu terjemah baru. Maksud tu hurailah, satu macam mana? Tuhan tu esa macam mana? Wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada perbuatan. Tu hurai. Tu bagi tafsir. Orang kena kata tafsir. Boleh lah. Ni apa tafsiran ayat kita baca malam ni. Tengok. Qala mufassir. Setelah diterangkan oleh Allah Ta'ala pada beberapa ayat yang lalu bahawa Jahannam dan segala sengsara di dalamnya disediakan untuk mereka yang sangat derhaka. Neraka Jahannam. Dia banyak pengait-pengait. Kalalib neraka Jahannam tu. Kita cerita dah itu. Luah tak luah neraka Jahannam ni, apa yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis sahih, inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa. Kedalaman neraka Jahannam itu 70 tahun. Sampai 70 tahun. Dalam tak? Luah tak? Jangan risau. Memang luas sungguh. Ni berita gembira pada orang yang suka buat maksiat. Dia takut besok kot-kot lah tak celuih. Pasal ramai kami ni tak celuih kot Bang Kadi. Tak ada masuk kot. Dah. Celuih tak celuih, dengar Ustaz. Nabi habar. Nabi cerita, Nabi buat gambaran keluasan Jahannam tu 70 tahun sampai ke bawah. 70 tahun kalau berjalan, kalau tahu benda dalamnya luas semua. Jangan bimbang. Dalam surah apa dia? Dalam surah apa dia? Ustaz dah tengok tu Imam. Letih. Tak rehat lagi. Dalam surah Qaf yang Nabi sering baca dalam antara dua khutbah, Qaf wal Quranil Majid. Dia kata apa? Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami berfirman, kata Allah, kami berkata kepada neraka Jahannam, hei neraka Jahannam, halim talakti. Penuh lagi. Ni banyak yang masuk ni. Banyak yang masuk. Neraka Jahannam jawab apa? Wa taqulu hal mim mazid. Awak nak tambah hari ah? Clear. Tuhan, clear. Boleh Celuh lah, berlabak ni. Clear. Kalau dah clear saja. Awak nak masuk ramai ni, clear. Neraka Jahannam jawab dengan Tuhan, hal min mazid. Dia tambah air lah. No hal, no problem. Tu neraka Jahannam. Tu ayat yang lalu cerita. Dia ada kalalib dia, penyangkut, pengait, cuk. Kita tengok siapa yang kena, cuk. Saya tengok siapa yang kena, cuk. Titi tu yang dibentangkan di mulut neraka Jahannam tu lebih halus daripada urat rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Nak melintah lagu mana? Panjang titi tu setengah ulama kata 3,500 tahun. Zakaria. Ada kata 7,000 tahun. Allah nak lintah lagu mana halus macam tu, tajam macam tu. Adat kata apa dia? Almarhum lah. Kalalib tu buat kalalib. Cuk. Lalu cuk. Kita lalu pula nak jalan meniti ke mana? Sebab tu yang kita edarkan hari tu kan, tadarus tu. Zikir dan amalan yang kita boleh baca, apa dia? Untuk supaya Allah memendekkan titian sirat kita, apa dia? Menjadi 4 hasta. Baca setiap kali lepas sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban syahidan la ma'buda siwa wa nahnu lahu muslimun. Baca. Saya baca, titi tu nanti jadi 4 hasta. Saya macam tikak sejadah. Kenapa?
Tuan-tuan baca dapat senapah. Saya baca, tuan-tuan baca, tak baca tak dapat senapah. Bukan sekubur Kita bukan sekubur. Laki bini pun tak sekubur. Walaupun dia janji sehidup semati bohong. Janji I love you, you love me, bohong kan. Sehidup semati dah. Sehidup ya. Semati mu mati dah dulu aku tamu. Tapi bini yang muda-muda lah ni pandai. Kan? Bini akhir zaman ni dia tak macam kita dulu. Sehidup semati depa tak. Sehidup semati dah. Oh tak mau lah. Sehidup sudah lah. Oh mati dulu. Tak mau. Semati tak mau. Anak hati mati dulu. Kata kelapak. Aku nak pergi berjalan sana. Banyak tempat nak pergi. Pinggan mangkuk banyak tak tengok kan. Wah kan. Baru masuk kedai mah pendi. Kemah apa nama. Manuah tak lagi. Mah Hajah Halijah tak lagi. Perempuan. Tu kata sehidup semati tak mau, tak kelapak, sehidup sudah, semati tak mau. Mana mati dulu. Makan kedara, rokok, meminum manis. Wah habaq dah tok laki aku, matilah dulu biar pergi dah mati. Mati biar dia mati. Ini dia jaga kesihatan, makan kunyit hidung, kunyit hitam semua, sihat tubuh badan. Tok laki makan kedara, rokok, makan kedara manis, tertarik tiap hari, siang malam tertarik. Malaikat tarik roh dia. Ingat tu. Bacalah. Ada satu lagi amalan ni. Tuan-tuan boleh amal. Dijazahkan juga kepada tuan-tuan. Apa dia? Siapa yang baca yang ni masuk syurga syokkat. Nak masuk syurga syokkat tak? Nak ikut jalan syokkat masuk syurga tak? Nak kata mau? Bacalah penghulu istighfar. Biasa dengar lah. Biasa dengar Ustaz Abang dulu tu. Ada tak Ustaz Abang ni? Baca. Siapa Nabi kata man qalaha fi nahari wa mukhinan biha famata fi yawmihi qabla an yumsiya فهو من أهل الجنة ومن قالها وهو موقن بها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Hadis rawah Al-Bukhari an Shaddad bin Aus. Siapa-siapa yang baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar ini, dia baca waktu siang dalam keadaan dia yakin. Dengan istighfar itu apa yang Nabi sebut? Dia mati pada harinya sebelum malam, dia menjadi ahli syurga. Sebaliknya begitu juga, dia baca di malam hari dalam keadaan yakin, dia mati sebelum subuh, jadi ahli syurga. Senang nak masuk syurga, shortcut. Baca hak ni cukup. Hal lain tak usah buat lah. Ngaji pun tak payah, mari dah, jemaah pun tak payah. Pasal Nabi kata masuk syurga. Marilah, tu kena mari. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nasyid. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Namik di mana tu penghulu istighfar tu? Dalam buku-buku agama ada. Dalam risalah-risalah agama ada. Tengok dalam kitab-kitab pun ada sebahagian. Ataupun tak reti, buka dalam YouTube, tengok kumpulan UNIC. Dia buat nasyid tu. Faghfir. Baca sekali siang tak apa, sekali malam tu. Lepas tu hari ni bila orang pandai ada sekarang, setengah masjid kan, bila kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ada baca tu istighfar. Boleh tak? Boleh. Astagfirullah pun boleh, atu pun boleh. Mana ni tuan-tuan baca lagi? Tuan-tuan baca mana ni? Baca lagi mana ni? Baca dah? Betul ke? Baca lah atas saat ni dengan ustaz. Kalau ustaz tak baca, saya baca dah tadi. Sebelah sembahyang arif tadi, Assalamualaikum, saya baca dah. Kan? Orang yang dah baca dia tak takut mati pasal apa? Nabi kata kalau dia mati celah-celah tu sebelum malam ataupun sebelum subuh, Nabi kata fahuwa min ahlil jannah. Kan Nabi dah bohong. Takut Kalau dah baca lah kita tak takut mati tak? Macam tu seolah-olah. Tapi kena yakin. Boleh tak? Bacalah. Kita bukan sekubur, bukan sehidup semati, tapi sehidup mati. Kalau nak mati, matilah dulu. Abang kata lelaki dia tu. Boleh? Baik sambungan. Ini dah ke Jahannam dia abang. Begitu pula syurga dia kata. Dan segala bahagia di dalam. Macam neraka jugalah. Pada ayat yang lalu Tuhan dah cerita lah. Syurga apa sama? Dan segala bahagia di dalamnya syurga disediakan untuk mereka yang muttaqin. Orang yang bertakwa. Takwa. Syekh Zainuddin dalam nazam Matan Hidayatul Azkiya dia sebut apa? Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Takwa kepada Allah itulah dia kata kepala segala kebahagiaan. Semua kebahagiaan ni punca dia mainkan dari bahagia. Kalau mu takwa, mu akan dapat kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ibu segala kebahagiaan punca dia takwa. Takutkan Allah. Bahawa dia mari syukur nikmat, dia mari redha, dia mari pasrah bila ada takwa. Orang bertakwa ni tak kisah kok mana pun. Susah senang dia tak kisah. Tak ada masalah. Lepas tu kita cerita dia kan. Sayyidina Umar. Bila Nabi ketiduran sisi Sayyidina Umar, tidur atas tikar macam tikar mengkuang tu berbekas kulit Nabi. Sayyidina Umar teriak tengok. Sedih tengok keadaan Nabi. Dan tidur atas sofa empuk-empuk tak ada. Ni pemimpin hebat. Nabi jaga. Mak kenapa teriak? Saya sedih ya Rasulullah tengok keadaan Rasulullah tengok. Kan penguasa-penguasa Rom, Parsi, raja-raja orang hebat-hebat yang bukan Rasul, bukan kekasih Allah. Mereka duduk tempat yang selesa, benglo-benglo. Kan kondo-kondo, villa-villa. Kapet tebal dengan empuk, katil, tilam semua hebat. Tapi ya Rasulullah tengok Allah sedih semua. Nabi jawab apa? Ad-dunya darun liman la daran lahu wa malun lima la mal lahu. Atau kama qala. Umar nak menjawab apa kemusykilan hang tu nak abang. Dunia ni adalah negeri bagi orang yang tidak ada negeri dah di sana. Dunia ni adalah tempat ataupun negeri, tempat ataupun negeri bagi orang yang tak ada tempat ada di akhirat. Puak tu bukan ada tempat ada di akhirat. Tempat tu puak tu bukan ada negeri ada di akhirat. Kita bukan negeri kita sini, biarlah. Ini bukan negeri aku. Negeri aku sana noh. Sana aku nak kemas Tilam 2-3 kaki Nak naik Porsche Ini tak apa, naik pilah kereta tolak pun. Kereta kanch tak apa. Dia sampai. Wa malun lima la malalahu, dan dunia ini merupakan harta bagi orang yang tidak bereta dah di sana. Siapa tu bukan ada harta dah sana. Sebab tu dia pulun dunia. Aku harta sana. Sebab tu aku tak kalut. Hang kalut orang. Kita kalut mana? Dunia ni negeri kita kan tak lagi. Pulang. Tepuk dada tanya iman. Kadang-kadang kata, negeri dah pulun. Pulun pasal tu aku pulun. Hang tak ada negeri dah sana. Hang tak ada tempat dah. Lepas tu kadang kerja siang malam sampai lupa Tuhan. Sembayang pun tak, apa pun tak. Pasal dia rasa tempat di sini. Hang mati tak ada sana, tak ada tempat dah. Lepas tu aku tak kalut. Nabi kata, biar aku hidup jadi. Walaupun tawaran demi tawaran untuk jadi kaya, hartawan, jutawan, itu senantiasa bertali arus, berpergi datang dalam kehidupan Nabi.
tawar jawatan tertinggi, tawar wanita paling cantik. Tawar jadi macam-macam lah. Kekayaan Nabi itu. Semua Nabi tolak. Aku dihantar dan diutus bukan tujuan untuk ini. Untuk ajak macam mana umat nak bagi senang, mengebat, perut boy Roy, boroi dan sebagainya. Ni semua dulu pas saya dulu semua boyfriend. Lah ni boy juga, boy Roy. Sekali dengan aku lah. Kurang sikit tak makan. Dulu ni depan saya mau panggil boyfriend ni, abe. Boyfriend. Bila perut api itu boy juga, boy Roy. Girlfriend orang panggil apa lah ni? Ya. Girlfriend gila friend. Boyfriend boya friend. Memang macam boya pun. Tapi kita hak tua-tua ni boy Roy lah. Boy juga. Ada boy tu. Oleh kerana tua jadi boy Roy. Boleh tak? Kita nak pilih mana? Dunia ke sana ke? Nabi kata, bukan tujuan ini aku dihantar. Diutus untuk ajak macam mana nak hidup senang lena, mengebat, jadi kaya raya. Tak. Urusan dunia, apa fikir sini, apa lebih arif pada aku nampak bangunan tinggi, dia mencakar langit apa. Burj Khalifa, Dubai, sebagainya. Ikut semua. Aku tak ajak pun apa mana itu. Urusan dunia. Tapi akhirat, nak jadi muttaqin, kena ada didatangkan Rasul yang memandu kehidupan kita. Syekh Ahmad Sawi di dalam awal surah An-Nisa menjelaskan tahap takwa ni ada 3. Takwa yang ammah, takwa umum. Nombor 3 lah. Kemudian takwa yang tinggi sikit, darjah kedua, takwa khawas. Darjah yang pertama sekali takwa khawasil khawas. Takwa secara umum ni, kan? Takwa yang umum. Apa dia? Qad taqa asyirka. Seseorang yang memeliharakan daripada melakukan perkara syirik. Dia terkira takwa lah tu. Dia tak buat kerja syirik walaupun dia buat dosa-dosa yang lain. Wa huwa a'zamul manhiyat. Syirik itulah sebesar-besar perkara yang dilarang oleh Allah. Syirik. Dosa lain Tuhan ampun, dosa syirik Tuhan tak ampun. Takwa juga, tapi takwa tu umum. Takwa yang kelas tinggi sikit nombor 2, khawas, orang pilihan. Tinggi sikit apa dia? Itulah yang biasa kita dengar al-ijtinabun nawahi al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi ala hasabi taqah. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, ikut kemampuan kita. Itu takwa nombor 2. Hak tinggi sekali takwa khawasil khawas, pilihan daripada pilihan. Nombor 1, al-inhimakun fi ta'atillah. Orang yang menyibukkan diri dengan melakukan taat kepada Allah, wa adamu syughli li ghairihi, tanpa dia menyibukkan diri dia dengan perkara yang selain daripada taatkan Allah, sekalipun perkara itu perkara harus dari sisi syarak. Contohnya mengain. Contohnya main kera, main dam. Benda tu harus, tapi lara benda tak buat. Itu takwa nombor 1. Al-inhimaku fi ta'atillah. Boleh? Kita dah benda yang lara-lara pun kita buat juga. Kita buat. Tengok. Ni orang muttaqin. Disediakan depa ni juga tempat-tempat yang hebat, dan diiringi pula keterangan kehebatan dan kedahsyatan hari kiamat itu. Maka ayat-ayat yang kita tafsirkan sekarang ini, Allah nak menerangkan apa dia? Baru ni nak abang. Apa dia ayat yang kita baca malam ni? Iaitu pada ayat 39 Allah berkata, hari yang hebat-hebat itu dan dahsyat itu, hak hari itu. Hak itu sebenar dan pasti datangnya dan berlakunya. Zalika al-yaumul haq. Zalika, belum demikian itu, detik-detik itu nanti memanglah hari yang benar. Itulah hari yang sebenar-benar akan datang berlakunya. Tidak diragui lagi. Maka siapa yang berkehendak keselamatan dan bahagia, tentu ia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Nak bahagia, ambillah jalan selamat, jalan kembali kepada Allah, berpandukan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu nak panggil akhlak mulia. Nabi lah ikon kita. Nabi lah idola kita. Nabi lah kiblat kita. Ikut cara-cara Nabi. Itu saja. Sebab tu almarhum Tok Yusuf Saleh kata, kita ni kalau hidup, hidup ni kalau tu kita mati tak bangkit, tak apa. Kalau kita hidup, itu kita mati terus tak bangkit, tak apa. Nak buat naya ke orang pun tak apa. Pasal tak ada apa dah. Tak kena cas apa dah. Tak ada kot mahkamah kot, tak ada dah. Naik kot tak ada dah. Tapi dia kata pasal mati tu nak hidup pula, terima pembalasan apa kita buat. Itu masalah. Lepas tu nak buat tu nak kena ambil kira berjara. Kira dia pasal tak mati terus tapi akan bangkit. Bahkan kematian itu adalah sebuah permulaan kehidupan yang sebenar. Mati itu orang panggil bermulanya episod kehidupan yang sebenar. Bukan berakhir kehidupan tak. Ni kehidupan sekarang ni kehidupan yang sementara, palsu. Kehidupan yang sementara dan kepalsuan, sebab kita akan mati, bukan sebenar. Nak sebenar bila kita mati, kita bangun tu. Itulah kehidupan yang sebenar, yang tak mati-mati dah. Itu betul. Lepas tu dia kata, kalau kita mati ni tak bangkit dah, tak apa dah nak buat naya korang, tak apa. Buat naya. Kencing sana, kencing sini. Lepas tu penyakit kencing manis, kan? Penyakit kencing manis, ubat dia apa? Dengan penyakit kencing orang. Okey, penyakit kencing manis pakai ubat apa? Buat paling bagus buat satu. Ada ustaz kata, ada orang kata kencing manis ni nak tahu hak paling teruk sekali apa? Okay. Nak tahu kencing manis hak paling teruk dia lagu mana orang tu? Dia kata potong kaki tak teruk lagi. Mata rabun dia tak teruk lagi. Nak murid tolong teka lah. Pekat-pekat teka. Ustaz tanya. Agak-agak tuan-tuan bagaimana? Penyakit kencing manis hak teruk muslimat. Potong kaki tak teruk lagi. Ada yang dia sebagian daripada abang nak teruk tak teruk kencing manis, kencing keluar. Kencing tu semua urung. Teruk lah tu. Kencing semua urung. Mana Ustaz tu kata tak. Kencing keluar semut. Semua sampai mesyuarat sampai dalam. Syorak sungguh. Manis sungguh pakai dalam. Wallahualam tak tahu betul tak. Ubat kencing manis apa dia? Satu je ubat dia. Hak paling bagus empedu bumi. Pahit dia. Empedu bumi. Orang panggil pokok apa? Pokok apa orang panggil tak? Pokok cerita lah. Daun cerita, pokok cerita lah. Tapi empedu bumi lah. Kalau boleh tu kemah. Lain pun ada ke? Ambil kecalin dia tu. Tiga batang kecalin dia. Potong-potong. Tengah waktu malam bulan gelas, boyak panas, tutup. Pagi esok dia keluar lindak minum. Macam manis ada ubat. Kencing orang ubat apa? Kencing orang ubat apa? Penampak tengah long besar memeh gigi-gigi. Tu je ubat. Kencing orang panas sangat. Kalau dia pergi tandas awam, dia bayar. Tak boleh bayar 3 kupang, RM1. Pasal apa saya bayar RM1? Hang kuat kencing. Tak apa, memang kuat kencing tu. Bang kari sembang kan. Orang lagu tu dia kalau masuk jamban kena bayar lebih. Okey nah. Jelasnya manusia pada hari kiamat itu 2 golongan. Satu golongan terjauh dan terhindar daripada rahmat Allah dan tempatnya dalam neraka, negeri azab dan sengsara. Ada golongan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Sebab tu saya sebut tadi, kita ajak, Nabi pun ajak jalan-jalan shortcut nak masuk syurga. Selain daripada kita pergi ziarah Rasulullah, man zara qabri wajabat syafaati. Saya suka ulang jalan shortcut masuk syurga. Pergi ziarah Madinah, ziarah dalam. Jadi ziarah dalam, ziarah luar. Ziarah luar tu ziarah pi ke Uhud, Jabal Rumat, pi Al-Badar, pi Qiblatain, pi Masjid 7 semua kan. Di Mazra'ah.
Ziarah dalam, ziarah Rasulullah, ziarah Raudhah, ziarah Nabi tu. Tapi Nabi sebut man zara qabri wajabat syafaati. Siapa-siapa yang ziarah kubur aku wajib dapat syafaat. Apa makna syafaat? Nabi wajib Nabi bantu. Apa makna wajib Nabi bantu? Apa makna kalau Nabi dah bantu? Syurga lah. Kalau Nabi dah bantu, syurga lah. Kan? Berbaloi tak 10,000 buat terbit? Lebih daripada berbaloi, lebih daripada balik modal. Pasal dapat reward daripada syurga. Pergilah umrah, kedekut duit. Ni nak pergi haji ustaz dapat, tapi dia tak 50,000. Sayang duit. Saya pergi dulu 2009 18,000 package mula-mula sekali. Saya ingat diperkenalkan package. Maksudnya sebelum tak ada package. Okay. Pergi package selesa sikit. Kan? Pergi sana tu tak sanggup dah macam-macam ujian, banyak ujian. Kalau kita guna package tu, dia boleh mengurangkan kesulitan kita tu. Untuk keselesaan kita sikit. Tabung haji duduk kat Mu'aisim ni balik sana tu. Terawang. Sana. Package duduk sini. Dekat dengan melentak. Bah pun tak ada beratok lah. Ikut muasasah, ikut maktab. Package tak payah okey bah sampai. Relax. Kita dah tua-tua beratok nak jimat duit. Dia tu 50,000. 50,000 nak beli syurga. Salah. Untuk kita selesa sikit. Bukan tak tahu tabung haji kan makan mereka pun tahu tepi tu. Bukanlah macam kucing, bukanlah, tapi macam tu. Makanan sampai ambil kat situ. Baru strain. Kalau no full board kan, mau makan buffet. Selesa sikit makan. Itu ya. Katil pula ada katil dia pakai tilam kat bawah tu kan. 5 orang 5 tilam, tak ada katil-katil. Pakai ada katil. Sempit lah juga tapi ada katil. Apa salahnya nak beli syurga? Tak. Siapa-siapa yang ziarah kubur aku kata Nabi wajib dia dapat syafaat. Pilah. Kan? Boleh pi banyak kali pi. No? Tengok. Ni. Siapa-siapa yang jauh daripada rahmat Allah, tempat dia neraka. Dia kata, satu golongan lagi apa dia? Lagi dalam rahmat Allah. Orang dapat syafaat Nabi, rahmat Allah, dan tempatnya di syurga, negeri kemuliaan dan kesenangan. Sebab itu dia kata, siapa di antara manusia yang sebenar-benarnya berkehendak supaya ia sampai dan kembali kepada rahmat Allah. Sebab apa? Sebab itu. Sebab mana? Sebab dia kata ada golongan-golongan yang dapat rahmat Allah, tempat dia di syurga. Sebab itulah siapa-siapa yang di antara manusia yang sebenar-benar yang berkehendak supaya ia sampai dan kembali kepada rahmat Allah dan keridhaan Allah, keridhaan Tuhannya di hari akhirat itu, maka hendaklah ia memilih jalan kepada rahmat Allah dan jalan keridhaan Allah. Jalan keridhaan Tuhannya itu selama ia hidup di dunia. Antara jalan apa? Dia kata, jalan itu apa? Iman dan amal soleh dan ikhlas. Beriman kepada Allah, yakin dengan Allah. Beramal soleh itu panjang. Itu umum. Luahlah beramal soleh ni macam bertakwa lah. Apa dia amal soleh? Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Hidup ni saja. Ni pejam celik masuk dah Februari dah. Pejam celik emas tak tahu dah hujung tahun dah. Betul tak Nabi kata tanda-tanda kiamat? La taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tak berlaku kiamat sehinggalah masa tu jadi dekat. Singkat. Nah, masa tu jadi singkat. Nabi kata, sebulan rasa macam, setahun rasa macam sebulan, sebulan seperti mana seminggu, seminggu seperti mana sehari, sehari seperti mana satu jam macam mana. Nabi kata, percikan api saja. Betul dah lagi. Kan? Duk tak duk saat malam, saat malam, saat malam. Cerah saat malam, tak ada nak buat apa. Kali sikit. Al-waqtu kal sayf fa illam taqta' qata'. Ya, para ukama bijak pandai sebut apa dia? Ahli bijak pandai sebut, waktu itu seperti bana pedang tajam. Fa illam taqta', kalau kamu tak potong dia potong kamu. Siap dia potong satu malam dah. Tajam tu. Satu malam. Tak mau masa tu potong kita kena potong dah. Jangan dua kali. Sebab tu dalam Quran pun Tuhan sebut wal asri, Tuhan bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian dengan masa. Rugi dengan masa.
6 hari tu duduk nega. Isteri duduk mengadu kita. Dan 6 hari tu saya buat nega Ustaz. Siang malam tak pergi dah jemaah sembahyang apa. Tak tahu dah. Sehari tu dia kedai katuk hari Jumaat ni. Malam Jumaat dia katuk, hari Jumaat katuk. Pergi mengai pula. Tak tahulah Ustaz. Oh, mati dah lah ni. Mati dah kawan tu. Nah, ada lah. Ada lah. Seorang ni memang tinggal saya sendiri. Saya bukan tak mau main masjid Ustaz. Saya memang kat kedai kopi. Kedai kopi dia jumpa saya tu kedai kopi yang ketiga kot. Pagi saja 3 kedai. Dia hatuk. Dia hatur habis. Kita jumpa tu. Kedai yang kedua, kedai ketiga dengan dia tu. Hadiah tu. Bukan saya. Saya baru nak nyerok. Nak cerita kata duk rajin duk kedai kopi. Kedai kopi lama tak apa. Saya bukan tak mau pergi masjid Ustaz. Saya dalam kuliah. Duk 10 minit kepala saya pening. Dalam diri atau ada iblis tu. Ada iblis je malang banyak. 10 minit dia pening kepala. Duk kedai kopi berjam-jam tak apa. Tak iblis Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami. Syaitan tu dia boleh berjalan ikut koma kita ni. Ni ikut jalan darah ni. Majrad di mana tempat darah berjalan di situ boleh berjalan. Dia masuk dalam badan kita. Masuk ke hati jantung semua. Syaitan. Nabi kata. Tu tak mau bagi berkawan sangat dalam hati kita, banyak baca Quran. Dia pandai. Semua ada. Lagi serban besar dia hantar Brigade General. Faham? Lieutenant muda, lieutenant tua. Kan? Faham tak? Tu syaitan. Itu memang kerja dia. Nah, dia nak cari kawan supaya besok dia boleh berkawan dalam neraka. Takut dia tak ada kawan. Dia bersumpah dengan Tuhan, aku akan hasut. Aku akan goda anak Adam itu, wahai Tuhan, sesungguhnya ya Allah. Dari arah hadapan, belakang, depan, atas, bawah. Semua segenap penjuru, aku akan serang mereka. Aku nak pastikan akhirnya engkau tidak akan mendapati kebanyakan di kalangan mereka itu menjadi hamba yang bersyukur. Betul semua. Kalau banyak hamba jadi hamba yang bersyukur, masjid ni penuh. Ni kehadiran berapa ni? 1000 orang ada tak? Ada orang campur tak mai ada tak? Ada tak? Ada orang campur tak mai? Ada orang? Bagi sedap hati sikit. Campur tak mai ada 1000. Alhamdulillah. Lepas tu tak penuh. Tak payah panggil yang mana dah? Saat malam. Saya tempat setan. Tak payah panggil mana? Mall. Tapi kan menteri kalut bila kata nak jalan ke SOP dia kalut. Menteri agama kalut. Masjid dan surau kita akan keluar ke SOP. Padahal masjid surau tempat tak ada orang, kalut apa. Betul menteri hak jaga pasar malam tu. Menteri yang jaga mall tu hak kena kalut. Oh, kalau macam tu kita oleh kerana kes yang begitu meningkat, kita akan umumkan terdekat. Dah menteri agama dia kalut nak umumkan masjid. Padahal masjid tempat paling selamat, bukan ada orang. Covid tu tempat yang paling berisiko, tempat orang ramai. Masjid bukan ada orang ramai. Kalut sembuh. Saya kata, kalut sembuh. Bukan tak bagus, kurang lah. Lagi. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Jadi dia kata, jalan nak sampai kepada dapat rahmat Allah, beramal soleh dengan ikhlasnya. Lain jalan tidak ada, dia kata. Tidak cukup untuk itu dengan semata-mata kehendak dan keinginan, dengan tidak beriman dan beramal. Tak cukup. Setakat berkehendak, mau, tapi tak beriman, tak beramal, tak jadi. Kan? Begitu juga kita, setakat ada ilmu, tapi tak beramal. Tahu dah, kelebihan tu macam ni, kena dapat rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah buat macam ni, tapi tahu saja. Tahu tu bagus dah, tapi tak beramal, tak jadi juga. Tak jadi juga. Tak ke mana. Pada ayat 40 pula, Allah mempertakuti orang-orang yang ingkar dan menyangkal Islam dengan hatinya atau dengan lidahnya. Tuhan takut beri amaran lah ni. Maupun dengan pekerjaannya dia ingkar. Apa dia? Iaitu kami sungguh-sungguh mempertakuti, yang diberi amaran lah, dengan azab yang hampir datangnya kepada kamu. Azab dekat dah ni. Kami akan azab dengan azab yang dekat. Di hari manusia melihat apa-apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya.
Dia tengok masa tu apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Malaikat bagi suratan amalan. Dalam Al-Kahfi bersebut kan. Bila dibentangkan kitab suratan amalan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa dia? Bila dibentangkan suratan amalan kan, maka pendosa-pendosa penjenayah Allah, dia kata apa? Mali hadzal kitab, kitab apa ni? Buku rekod apa ni? Detail sangat ni. Buku rekod apa yang detail ni? Tak pernah tengok sedetail ni buku rekod atas dunia. Detail sungguh. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal yang kecil-kecil pun ada. Benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil kita buat pun ada tercatat situ. Malaikat catat. Apalagi yang besar-besar. Nah, kecil-kecil pun ada. Pergi pasal malam kan. Sonoklah pasal malam tu kan. Bila belaga kepala bahu kan. Bila sempit-sempit. Tengok tu janda dah mari dah mari. Muka macam traffic light janda tu pun. Kan? Al-Jand, Kak Jand. Dengan Mak Jand. Kan? Dia seronok. Bila lalu belaga pula bau wangi pula. Tu dosa hidup. Dia kata wangi. Balik rumah lagi letak tangan. Fikir. Fikir. Tak mana nak cari nombor telefon. Kan? Itu dosa tu. Yang kecil-kecil, dosa kecil. Tengok. Dosa mata tengok. Apalagi dosa besar-besar, semua ada dalam tu. Jadi kalau orang yang ahli syurga, dia akan diberi suratan amalan sebelah kanan. Ahli maksiat, orang ahli neraka dah tahu dah dapat suratan sebelah belakang kiri ataupun balik belakang. Lepas tu kita panggil akidah orang Syiah. Pegangan orang Syiah ni. Pegangan dia sebahagian depa kata apa? Depa ni bila mati, ni cerita daripada Jabatan Agama, dia kata mufti cerita. Kan? Bapa Syiah terutama di Kedah tu. Jenazah tu depa kepak tangan. Kepak belah kiri. Depa kepak tangan jenazah belah kiri. Alasan dia apa? Pasal apa kepak belah kiri? Besok dia kata bila mati, malaikat nak bagi suratan suruh ke belah kiri, tak ada tangan dah. Malaikat bagi patah. Kanan. Dah patah belah kiri. Ini bukan ada tu mufti cerita kat saya kan? Betul tu daripada buat siasatan. Ini jenazah dengan ayat betul bendera lah. Betul bendera cukup lah. Kita dalam Marhum Tok Saleh punya uraian dia sebut pasal apa kita tawaf belah kiri. Kita tawaf Baitullah pasal apa ke belah kiri. Kiri kita ni belah Baitullah. Ke belah kiri ni. Kan? Belah bahu kita kiri. Pasal apa? Pasal nanti belah kanan ni nak terima suratan amalan, belah kiri ni kita sama-sama nak bawa Baitullah masuk dalam syurga. Sama-sama kita ke usung belah kiri. Tak kanan buat apa pasal batak kanan? Kanan ni suratan amalan dia. Ni body pass. Body pass belah kanan lah, body pass. Ni nak usung Baitullah. Cerita almarhum. Saya riwayat dia. Boleh? Tu. Bukan nanti kepak tak kepak apa supah tu lah. Kalau ada tentu suratan belah kiri juga. Mu kepak ke tak ada tangan, belah kiri juga. Itu secara beradat. Cara beradat, adatnya orang ada tangan. Lepas tu cerita saya kubur. Kadang-kadang kan timbul persoalan. Kan orang yang mati besok ada kena soal kubur tu mati dalam mulut buaya. Lega lah dia. Kena soal kubur, mana ada kubur. Mati di bahang rimau, singa. Lega lah tak ada kubur. Malakul maut, muka nakir tak ada. Lega lah tak ada kubur. Tu disebut itu atas jalan beradat.
Secara adat dia mati selalu ada kubur lah. Jadi ulama sebut ada soal kubur. Mati mulut buaya pun kena soal sepatu lah. Tapi adat kita mati ada kubur lah. Palestin pun walau kubur ramai-ramai pun dia tahu dalam lubang tu ke kubur lah tu. Satu lubang tu Israel tanam kan. Sampai berapa puluh-puluh tu. 2-30 pung lubang. Tak kira. Baik. Dan orang yang kafir di hari itu berkata, hai kiranya saya ini jadi tanah lah hendaknya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau mengaji nahwu, laita. Harap laita itu harap yang tak mungkin jadi. Ada harap yang mungkin jadi. Dia gunakan la'alla. Kalau kamu berpuasa, la'allakum tatakun harap-haraplah. Kan? Kalau kamu berpuasa dalam erti kata yang sebenar-benarnya, kan? Dengan melaksanakan tuntutan berpuasa itu sendiri. Dan apa tuntutan berpuasa itu? Puasa bukan sekadar puasa perut, tapi puasa semua anggota kita. Maka dengan demikian harap-haraplah kamu jadi orang bertakwa selepas kamu meninggalkan bulan Ramadan. Tidak? Tapi la'alla dalam kalam Tuhan dipanggil la'alla dengan mana li tahqiq, tak apalah. Kita harap-harap yang mungkin jadi la'alla. Laitan wa yaqulul kafir ya laita. Laita Allah Ta'ala gunakan ini harap-harap yang takkan mungkin jadi. Haraplah kami jadi tanah waktu tu. Jangan harap. No way. Begitu. Kalau dalam contoh-contoh dalam bahasa Arab, contoh-contoh jalan dia buat contoh macam ni. Laita syababa ya'udu yawman. Harap-haraplah muda satu hari kembali balik jadi muda. Boleh tak? Satu orang tua dia kata, laita syababa ya'udu yawman. Haraplah aku satu hari muda balik. Boleh muda tak? Jadi harap-harap tu harap yang tak mungkin jadi. Nak jadi dia guna mutu tua dah, nak mapuh dah. Rumah kata poda. Kubur kata mau pikul lain. Guru kata apa? Kaki duduk dalam, kaki sekat dalam kubur dah. Kubur jangan. Tua dah tu. 780. Baju duduk masuk dalam. Sikat tepi lagi. Bubuh minyak. Itu guru kata. Kaki sekat dalam kubur dah. Jadi dah udah lah. Kan? Udah lah. Rambut sikat tepi. Baju masuk dalam, baju batik tu. Tengok kau jumpa Kak Jan ke Mak Jan. Muslimat juga kena. Sebab tu kadang-kadang soalan muslimat. Kami Ustaz nak tutup aurat tak apa kot. Okey kami ni tua apa dia nak tengok Ustaz. Tak ada karan dah. Kalau muda tengok tua tak ada karan. Tua sama tua. Tua muak. Dia karan tak? Sama-sama tua ada karan tak? Karan tu. Dia cah balik. Cuma tak beranak je. Betul? Sama-sama tua ada karan. Dia karan jangan tu. Sebab tu tak boleh. Sebab tu hukum dia tak kira tua, muda. Stokin wajib pakai. Tudung kena pakai sampai ni. Macam mana kita mai sembahyang kita pakai itu, tentu pakai. Tidak, habis sembahyang nampak habis. Tangan lengan habis nampak. Kadang pakai purdah, ni tak jaga. Nampak. Aurat orang lelaki, aurat lelaki di hadapan perempuan yang ajnabiah seluruh badan juga. Faham seluruh badan? Lagu mana Ustaz? Lagu duk pakai tu? Seluruh badan. Tak boleh bubuh singlet, tak pakai baju. Tak apa orang perempuan jangan. Dia pun tengok bongkaran. Tak boleh. Pusat lutut tu sama-sama laki-laki. Laki-laki punya aurat katakan bersama dengan perempuan yang halal, yang ajnabi seluruh badan juga. Tapi taklah sampai kena pakai purdah. Tak lagi tak dah kata seluruh badan kami pakai niqab. Sudah. Bukan harga tu. Seluruh badan macam itu. Tapi dalam bab ni ulama saddul bab. Tutup perbahasan. Seluruh badan faham sudah. Saddul bab. Nak kena pakai purdah ke kuno tak ada. Muslimat tau. Ni banyak saya tengok tak jaga. Handsok.
Pakai, jaga api neraka ni. Aurat kita, pergelangan tangan. Semayang pandai pula. Semayang tengok macam ustazah. Pakai dagu-dagu apa nak masuk ke mulut, punya warok. Lepas habis semayang nak tunjuklah gelang tu kan. 10,000 ni. Ya tu noh. Tu nasihat. Jadi Allah mengatakan azab yang hampir apa dia? Sebenarnya azab itu hampir datangnya kepada sesiapa yang derhaka kepada Allah. Sesudah manusia mati, sesudah bercerai dengan kaum kerabat, dengan harta benda dan rumah tangga, dan kuburnya sudah selesai ditimuni 7 langkah tu, maka manusia itu hidup kembali. Tuhan, bila orang balik 7 langkah, orang balik tinggalkan kita, roh tadi masuk balik dalam badan, tapi sekerat dekat pinggang. Kata guru kami, kalau masuk satu badan kita, dia bangkit balik roh satu badan ni hidup balik ni sekerat. Habuan beda untuk jawab soalan munkar dan nakir. Roh masuk balik. Ketika itu, ketika mana? Ketika manusia tu hidup kembali, kan? Kubur sudah selesai ditimuni, manusia dihidupkan kembali. Ketika tu manusia telah melihat apa yang jadi pekerjaannya masa hidup di dunia, kerjanya yang baik dilihatnya. Waktu itu balasan Allah yang akan diterima. Dia tengok semua, tengok belakang. Begitu pula kerjanya yang derhaka, masa hidup sama tak di dunia, dilihatnya waktu itu balasan Allah dan siksaan yang akan ditemuinya. Waktu itu terasalah olehnya takut dan gemetar yang tidak terperikan. Itulah suatu azab kepadanya. Waktu itu manusia yang kafir di atas dunia berkendak dan berseru-seru. Dia kata apa? Dia berseru-seru, dia sebut-sebut, dia memanggil-manggil. Mudah-mudahan dia jadi tanah sahaja, jangan hidup lagi kalau boleh. Tak ada dah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sikit kena. Azab itu hampir kepada manusia kerana waktunya hanya sesudah mati. Tak mati tak apa. Segala manusia yang sihat fikirannya tentu mengakui bahawa mati itu adalah sesuatu yang paling dekat kepada manusia, lebih dekat daripada apa jua pun. Kata Arab, kullu atin qarib. Tiap-tiap yang akan datang tu hampir. Benda yang akan datang ni bukan jauh, kan? Esok bukan lama mana, kan? Benda yang kita tak boleh kembalikan pada dia, Masa yang kemarin siapa boleh kembalikan balik? Superman boleh. Superman boleh lah. Superman tu membohong. Kan? Bila dia punya awet dia kan mati ke apa, dia boleh pusing balik masa tu, hidup balik. Lega dia tak. Superman tu cerita Superman membohong. Kita boleh tengok tak? Kan? Tak ada orang boleh kembalikan masa kemarin. Sebarang waktu dan sebarang saat manusia itu mungkin mati. Tak mana waktu boleh jadi periang ni, periang. Allah akan mematikan kita tidak meminta izin lebih dahulu kepada kita, dan tidak pula hendak memesyuarat dengan kita lebih dulu. Tak ada. Allah mematikan kita tiada terhalangi oleh kesihatan kita. Orang sihat pun mati. Kadang-kadang saya bukan apa tu, adik-adik saya umur dah 7-80, dia pun tak sihat. Saya nak pergi ziarah, kan? Takutlah tak dan lagi dia loop. Rupanya dia loop dulu. Orang yang sihat mati berlapis. Kawan tu yang sakit lama tak mati-mati. Orang yang sihat duk elok-elok mati. Semalam sembang dah dia tengah pagi dia tak ada, lepas dia apa pula? Mati tercekik kapur baroi lah. Haji Tepi Ramli kan, kisah hidup do kan, bini nama Minah mati bapa. Pasal apa dia mati? Tertelan kapur baroi. Berapa biji? 12 biji Minah tertelan. Akhirnya dia nak beli peti televisyen tak dapat, habis lingkup duit kat do. Cerita Doremi. Yang do mati pasal apa pula? Dia tipu kata do tak mati, abang tak mati pasal nak bayar hutang. Pasal apa abang do mati? Sebab kepunan telur rebus pula dah. Pernah beli. Cerita. Ya bini dia tertelan kapur bawah 12 biji. Kan? Minah wasiat kalau mati suruh kapal dengan kain songkit. Sebab tu dia minta 120 tak cukup.
Kain songkit tak pernah dibuat orang, Mak Mujun kata. Dah kali bagi habis duit tak boleh beli, peti televisyen menang ni Mak Mujun. Cerita. Jadi mati tak syarat sakit, mati tak syarat tua. Orang muda-muda mati, orang sehat-sehat mati. Kadang orang sakit-sakit betul-betul tak mati. Tidak. Mati tak syarat tua, mati tak syarat sakit, sampai masa mati. Nah, tak kira. Itu kita takut. Kita ingat mati tua tak, mu muda-muda pun boleh. Kawan-kawan saya 40-an pun ramai meninggal. Kawan-kawan saya. Dia pondok boleh. Haji Tafiz sekali dia pondok 40-an. Kan? Awal 50-an pun ramai kawan-kawan kita. Senior-senior kita. Awal 50-an. Muda lah kan? Ustaz-ustaz pun ramai. Ustaz-ustaz ke baru nak start lagi sama. Kan? Ustaz pun mati, baru nak start pun mati. Contoh baru nak start kan? Tak apalah. Dia tak kira. Tidak ada yang membatas antara dunia kita dan akhirat kita, hanyalah mati. Yang membatasi mati. Antara tu mati. Antara dunia dengan akhirat, tengah-tengah tu kena mati tu. Sedang mati itu setiap minit, setiap bernafas mendekati kita. Duduk dekat-dekat. Mengenangkan dekatnya mati itu adalah suatu alat yang amat kuat untuk membentuk hati. Bila kita banyak ingat mati, dia jadi alat untuk membentuk jiwa kita, menginsafkan kita, dan untuk menginsafkan manusia supaya dia sedarkan diri. Satu yang terakhir, Nabi kata apa? Sahabat tanya, ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling cerdik? Maka Nabi kata, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'du isti'dada, ulaikal akyas. Ini terakhir. Apa dia? Siapa dekah orang mukmin yang paling cerdik? Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Dia buat perbekalan untuk menghadapi kematian. Paling banyak mengingat mati, yang kedua paling elok perbekalan dia untuk menghadapi mati. Dia buat bekal macam-macam. Faham? Itulah orang yang paling cerdik, kata Nabi. Bukan orang cerdik itu orang yang banyak harta, kaya raya, orang yang mengaji tinggi-tinggi, profil tinggi, PhD, 4 PhD, 5 PhD tak. Tapi orang yang bijak itu orang yang banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Habis satu dah. Habis surah An-Naba. Kemudian kita akan masuk Suratun Nazi'ati Makkiyatun. Suratun jadi mubtada, Makkiyatun jadi khabar. Kita akan masuk surah yang seterusnya, surah An-Nazi'at. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu insya-Allah yang berhajat, berminat untuk buat badal haji boleh WhatsApp saya dah. Untuk badal haji tahun ni 2024. Insya-Allah lepas isyak lagi kita ada untuk tahlil dan tabar lah. Tabarukul. Kita buat lah ni tahlil. Pagi. Baik. Untuk arwah apa dia? Arwah almarhum Muhammad bin Abdul Rani. Yang kedua almarhum Mas Rizal bin Ishaq. Yang ketiga Ani bin Husain. Niatkan tiga nama ni untuk almarhum dan almarhumah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyil arabi la syu'ala. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.